Oke, salam dan salam sejahtera. Ada percayaan saya untuk menjawab kenyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengarah Jabatan Penerangan PAS Pusat. Apabila kenyataan itu mengatakan bahawa tempoh 2 bulan yang membuka mata rakyat mengenai keburukan yang ada di dalam kerajaan walaupun cuba dicucikan dengan rasa taksub kepada Perdana Menteri yang ke-10. Dan di sini dia menyenaraikan lebih kurang 15 kelemahan-kelemahan kerajaan yang ada yang mana dipertikaikan oleh PAS. Dan saya baca satu persatu dan saya akan jawab juga satu persatu. Yang mana yang pertama dikata mengkhianati prinsip parti yang mengiyakan undi penyokong PH dan PN. Ini pada saya PN ataupun PAS tak payah nak pertikai. Kerana sebelum kerajaan perpaduan ini terbentuk, Yang di-Pertuan Agong sudah pun mengarahkan supaya PN dan PH itu bergabung. Tetapi PN dengan ego dan angkuhnya tak nak. Maka kita perlu membentuk kerajaan dengan majoriti kerusi 112. Jadi kita perlu ambil daripada Barisan Nasional, daripada GPS Sabah dan Sarawak, yang mana Parti Sabah Sarawak dan juga bebas yang lain. Maka cukup kerusi 2/3 yang kita ada hari ini. Dan daripada isu itu, kalau kita nak lihat, kita perlukan politik yang matang. Jadi pemimpin PAS sendiri pun telah pun cuba untuk mencuri ahli-ahli parlimen daripada Barisan Nasional untuk menjadikan dah cukup jumlah dah, iaitu 115 konon-kononnya. Tetapi mereka lupa bahawa Akta Lompat Parti mengatakan bahawa tidak boleh melompat perseorangan. Jadi itu dia. Jadi PAS kecewa. Sebab itu keluar kenyataan pada saya yang tidak cerdik seperti ini. Dan kedua, dia kata lantikan individu kluster mahkamah sebagai timbalan Perdana Menteri. Waktu Kerajaan Perikatan Nasional membuat kerajaan, juga mengambil berbagai-bagai kluster, lompat kata, mencuri ahli parlimen orang, sedangkan PAS sendiri parti kalah menjadi kerajaan. So tidak payah ulas lah. Ini pun belum tahu lagi. Nanti kita tengok ada tak pemimpin PAS yang akan jadi kluster mahkamah. So jangan cakap tinggi sangat. Anwar melanggar pendirian dengan memegang 2 jawatan dalam Kabinet, Menteri Kewangan dan juga Perdana Menteri serentak. Ini ya, Perdana Menteri dan juga Menteri Kewangan kita dah tahu. Datuk Seri Anwar sendiri ada pengalaman menjadi timbalan Perdana Menteri dan juga menjadi Menteri Kewangan yang terbaik di Asia dan malah di dunia. Dan kita tahu apabila Datuk Seri Najib menjadi Perdana Menteri, kita tahu apabila dia memegang 2 kuasa ni, iaitu Perdana Menteri dan juga Menteri Kewangan, maka berlakunya sesuatu yang kita lihat ketirisan dan juga berlakunya rasuah yang begitu mudah. Tetapi berbeza dengan apa yang kita lihat hari ini. Kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim memegang jawatan ini? Kerana kita tahu yang pertama dia tak ambil gaji kedua-dua jawatan ini. Yang kedua, kita tahu Datuk Seri Anwar Ibrahim cuba untuk membersihkan rasuah yang telah berlaku di dalam kewangan itu. Yang mana kalau dia sendiri yang pegang, dia dah tahu. Sebab pengalaman telah mengajar Datuk Seri Anwar Ibrahim berkenaan dengan banyak salah laku kerajaan yang lalu, banyak salah laku pimpinan-pimpinan parti politik ni apabila memegang tampuk pimpinan. Jadi PAS jangan risau. Kita akan lihat jika ada pemimpin PAS yang melakukan ketirisan, rasuah sewaktu menjadi kerajaan, maka inilah sebabnya Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri menjadi Menteri Kewangan dan juga Perdana Menteri, kerana senang nak melihat bahawa berlaku tak. Jadi kalau orang lain kan mungkin nanti boleh dijual beli kan. So biar pemimpin PAS sedar. Yang keempat, ketepikan calon menang untuk beri laluan kepada calon kalah. Okey, dia pertikaikan mungkin menteri-menteri yang kita lantik sebagai senator. Contohnya Menteri KDN kita, Datuk Seri Saifuddin. Dan kita juga ambil menteri daripada UMNO, iaitu Tengku Zafrul, yang mana kita lihat hari ini. Jadi pemimpin PAS tak payah nak berdabik dada. Yang membuat kerja ini awal-awal adalah Perikatan Nasional. Kita tengok apabila melantik Menteri Pelajaran daripada orang yang kalah, orang yang menang pun dilantik. Tan Sri Anwar Musa yang lawan pun dilantik menteri, yang kalah ni pun jadi menteri. Jadi siapa yang mulakan? Tepuk dada, tanya selera. Tak payah pemimpin PAS yang seperti ini, Ketua Penerangan PAS pada saya yang kurang cerdik, fikir sendiri dulu sebelum tulis. Jangan buat nyemak. Yang kelima, dia kata batalkan projek tebatan banjir yang belum diluluskan. Sebab belum lulus lah senang batal. Jadi kenapa kita nak luluskan? Kalau benda itu berlaku ketirisan. Jadi buat penjimatan dulu,
baru kita luluskan yang baru. Apa ini pun susah ke? Kenapa? Kalau tak luluskan nanti Tuan Ibrahim tak dapat persentage, tak dapat peratusan daripada projek tebatan banjir ni. Ini yang melibatkan yang ke-6 pula, dia kata menyerang Jutawan Melayu dan Syarikat Bumi Putra. Alahai, benda isu beras yang mana sudah pun selesai, masih lagi nak kata tak ada isu pun, Syed Mokhtar okey je. Yang ke-7, membuat perjanjian persefahaman melanggar perkara 49A Perlembagaan Persekutuan. Ini akta lompat parti lah, yang melompat sana melompat sini adalah Kerajaan Perikatan Nasional tu lah yang mulakan. Memang patutlah dibatalkan, dibubarkan kemenangan mereka. Jadi tak payah nak sebut. Kalau PAS sendiri pun suka nak suruh orang lompat, tapi pemimpin PAS sendiri tak berani buat. Jadi PAS ni bercakap seperti katak di bawah tempurung. Sekat penceramah dan pendakwah. Ini saya rasa Datuk Seri Anwar Ibrahim tak buat kerja ini. Kalau nak salahkan orang lain, kerajaan yang ada hari ini berkenaan dengan isu ini, yang nak menyekat penceramah dan pendakwah ini di RTM contohnya. Ini adalah RTM lah. Dulu waktu PH tak ada isu pun. Tak pernah pun saya tengok orang-orang PH masuk TV. Malah setiap kali TV3 tu, itu yang kami sampai cakap TV3 suku dulu. Sebabnya apa? Inilah. Tetapi tidak ada isu pun. Kita tak kata pun. Kita dah tahu, kita dah maklum. Takkanlah pembangkang nak juga masuk ke dalam TV. Pendakwah kamu dah terang-terang menyerang kepimpinan Pakatan Harapan, menyerang Kerajaan Perpaduan. Kita nak bagi dia ceramah sewenang-wenangnya di pentas supaya dilihat oleh orang. Ataupun kita nak bagi dia keluar dalam TV. Fikir sendirilah, kamu pun menyekat. Bubar Majlis Pemulihan Negara. Ini lagi saya setuju. Ini kerjanya menghabiskan duit nih, pemulihan negara. Apa yang Tan Sri Muhyiddin Yassin buat waktu memegang jawatan-jawatan itu? Banyaklah pimpinan PAS yang duduk dalam tu makan gaji buta mungkin. Sebab itulah suka. Kenaikan 50% harga barang makanan di kantin sekolah. Kenaikan harga barang ini adalah disebabkan oleh kerajaan pimpinan yang PAS duduk juga dulu gagal. Akhirnya melibatkan inflasi, harga barang mahal. Maka harga makanan di kantin sekolah mahal lah. Sama macam harga makanan di luar. Inflasi berlaku. Ini pun tolol lah. Nak jawab benda ni menjadi senang punya senang pun. Dia nak pergi senaraikan supaya banyak ada punya cerita. 50% harga barang menaik. Adakah disebabkan kerajaan yang ada hari ini? Tidak. Kerana kamu dulu menjadi kerajaan gagal. 33 bulan PAS berada dalam kerajaan makan gaji buta. Termasuk orang yang membuat kenyataan inilah mencari duit dalam politik dengan cara mudah. Otak tak berjalan, beku. Ugut pengguna TikTok yang menyokong PN dan menyekat lebih 2,000 akaun TikTok. TikTok ni bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim punya. Okey? TikTok ni aplikasi daripada China. Jadi tidak ada kena mengena dengan kerajaan yang ada hari ini. Banyak aplikasi seperti WhatsApp, aplikasi seperti YouTube, Facebook, TikTok, Instagram. Saya adalah pemain media, maka kalau akaun kita ni disekat, ada yang tidak komplit. Bermaksud, sewaktu akaun ini, 2,000 akaun ini disekat, sepatutnya pemimpin PAS senaraikan siapa dia yang disekat. Kalau setakat akaun TikTok yang tidak komplit, mungkin dia boleh beroperasi 2-3 bulan. Selepas PRU tu dia tutup lah. Sebab itu adalah dia punya memang garis panduannya di TikTok ataupun mana-mana sosial media lah. Jadi ini bukan urusan kepada kerajaan yang ada. Begitu juga Facebook, begitu juga dengan YouTube. YouTube tidak ada. Kau bayarlah 1 bilion pun, dia tidak akan ambil duit tu. Dia tidak dapat nak ni, kerana mereka memang ada dia punya jalur-galur dia dalam mereka nak luluskan akaun itu. Kalau akaun dummy memanglah, akaun penipu memanglah dia tutup. Jadi alasan ni kalau betul 2,000 akaun TikTok yang ditutup tu, saya minta pimpinan PAS ini, saya minta dia ketua pengarah Jabatan Penerangan PAS ini senaraikan, buktikan mana yang disekat itu. Jangan membohongi orang. Ulang sejarah lama dengan menyalurkan bantuan banjir kepada Kelantan Terengganu melalui Jabatan Pembangunan Persekutuan JPP. Ungkit lagi. Okey.
bagi duit 400 juta beli Mercedes. Kali ini banjir di sana. Sebelum ini kita dengar apabila kempen, mereka kata kerajaan Kelantan Terengganu okey, kewangan okey, ekonomi okey. 40 juta untuk disalurkan kepada rakyat pun kamu pertikaikan. Kenapa? Saya nak beritahu juga kepada ketua pengarah Jabatan Penerangan PAS Pusat ni. 40 juta ni kalau ada ketirisan, ada penyelewengan, ada rasuah di situ, buat laporan polis, buat laporan SPM. Jangan cakap di media saja. Jadi buktikan cakap kamu itu. Jadi kalau salur 40 juta ini saya tak dengar pun rakyat Kelantan menungut tak dapat. Bermaksud melalui JPP adalah lebih baik daripada melalui kerajaan negeri itu. Yang kerajaan negeri ni yang nak songlap duit ni. Sebab itu tak boleh maju-maju. Okey. Dia kata lagi di sini yang ke-13, harga bahan asas tak turun, isu telur tak selesai. Ini adalah satu soalan yang pada satu senarai yang dibuat oleh ketua pengarah Jabatan Penerangan PAS ni adalah satu yang juga tidak masuk akal kerana kerajaan kamu yang membuatkan perkara ini berlaku. Bukan apabila kerajaan ini terbentuk, kerajaan perpaduan ini mengambil alih harga telur itu 5 sen. Tiba-tiba dalam seminggu harga telur itu naik kepada RM1 sebiji. Lepas tu kamu salahkan. Itu boleh. Kerana sewaktu menjadi kerajaan harga itu murah dan bila jadi kerajaan dia mahal. Tapi ini kerajaan yang ada hari ini ambil harga telur dah mahal. Harga barang dah mahal. Barangan asas dah mahal. Disebabkan apa? Disebabkan oleh kepimpinan PAS yang ada dalam kerajaan yang tidak tahu menguruskan negara. Jadi itu sebabnya. Itu kalau saya lihat, nasib baik PAS tak jadi kerajaan. Kalau PAS jadi kerajaan, banyak pemimpin PAS yang makan gaji buta. Termasuk juga ketua pengarah Jabatan Penerangan PAS Pusat ni. Mungkin juga sebelum-sebelum ini dapat jabatan sewaktu kerajaan mereka memerintah. Jadi makan gaji buta. Jadi senarai yang dikeluarkan ini pada saya, satu yang tidak masuk akalnya juga. Lantik anak sendiri sebagai penasihat kanan. Ini juga dimainkan isu. Memang saya tahu, nak sebut nepotisme lah, apalah, kolonialisme ke. Tetapi isunya adalah lebih baik kerana Nurul Izzah juga tak mengambil gaji. Dan kalau Nurul Izzah berada di Kementerian Kewangan, maka bolehlah dia ada waktu banyak untuk menyemak apa yang berlaku kerajaan terdahulu. Jadi ini yang membuatkan PAS takut kerana kalau terbongkar rahsia kan, sama-sama lah nak melihat integriti PAS ni. So itu saja yang saya lihat dan saya cuba jawab berkenaan dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh pengarah Jabatan Penerangan PAS Pusat. Saya sebagai Ketua Penerangan PKR Sarawak harus menjawab isu ini kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah Perdana Menteri daripada parti saya sendiri yang perlu saya pertahankan dengan hujah-hujah yang betul. Bukan menipu seperti ni Ketua Pengarah Jabatan Penerangan PAS Pusat ni. Bukti tak ada, senarai. Kalau macam ni aku nak senaraikan PAS punya, berpuluh-puluh pun ada, beratus pun ada, satu buku pun ada kalau mau. Kesalahan PAS ni. So itu pencerahan saya. Sekian, terima kasih. Thank you.